kupu setengah. Kupu-kupu tu engkar. Tapi bila kita sebut engkar, buat tidak sakit. Kita sebut kafir, Allah. Bengek kepala buat. Jadi Islam ini bukanlah suatu sifat yang boleh diwarisi oleh seseorang anak daripada bapanya. Bukanlah bila pok Islam kan, anak tu kat Islam lah. Bukan balas tu. Dia tidak sepoi ikan ruang tu. Ikan ruang tu kalau dia beranak kat ikan ruang sokmu. Tidak begitu. Islam tidak jadi balas tu. Sehingga dia berani menegah syurga tu tidak akan siapa pun boleh masuk selain dari Nasara aja. Siapa begitu? Itu lahir daripada rasa fanatik dia. Nah, jadi kalaulah benda seumpama tu wujud pada orang lain, maka sama dengan itu juga. Jangan kita baca tu pada Yahudi saja. Tuhan sebut tu sifat yang ada pada Yahudi. Sifat tu tidak setuju. Tak molek, tak kena. Jadi kalau sifat tu ada pada orang lain, sama itulah. Misal, kata-kata kita lah misal. Kita bahasa kita tu, dia buat kita je. Serupa dengan dia juga. Tak ada beza je. Tak ada beza juga. Dan Allah berfirman lagi di dalam surah Ali Imran ayat 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, kami telah beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami, Quran telah, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan apa yang dikurniakan kepada Musa dan Isa dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Itu cara iman yang diajar oleh Quran itu. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka dan kami semuanya tegak atas perintah Tuhan dengan semangat Islam. Kemudian firman-Nya lagi dalam surah Ali Imran juga ayat 86 dan 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Artinya sesiapa yang mencari selain daripada Islam itu agamanya. Artinya jalan hidup dia tu cari lain daripada peraturan Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Ia pada akhirnya kelak dari orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi hidayah kepada sesuatu kaum yang ingkar sesudah mereka beriman. Jadi kalau dia sudah beriman dulu kepada kitab-kitab tu, lepas tu dia ingkar pula, tak terima. Dia beriman kepada kitab anbiya dia, ingkar kepada kitab anbiya lain. Macam mana kalau orang sudah beriman tetapi kupu pula? Sesungguhnya mereka itu menyaksi bahawa Nabi SAW itu membawa pengajaran yang benar. Wa syahidu anna ar-rasul haq. Semua orang itu menyaksi Rasul itu semua benar. Tiba-tiba hak Rasul ini dia tidak iktiraf. Hak Rasul ini dia tidak iktiraf. Hak ni dia iktiraf. Itulah pada setengah ayat lain Tuhan sebut apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Patutkah kamu beriman separuh kitab dan pula beriman kupu pula setengah? Bukan bermakna kita baca Quran itu bagi dua ataupun pilih ayat. Bukan makna gitu je. Berartinya kitab lain kita tolak 100%, tak terima. Semua tu salah berlaku. Quran je betul. Jadi kalau sikap berlaku, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Pembalasan Tuhan beri kepada orang yang bersikap begitu, hidup hina di dunia. Pasal apa? Kita tak boleh bersatu padu dalam hidup. Kalau kita jadi umat yang minoriti, sudah terhina. Kalau kita tu tidak cerdik lebih pada orang, sudah kita hina.
Misal kita kata kita orang Islam agung Quran lebih. Tapi orang polisi kita hidup di bawah orang lain. Orang pandang kita hina sekalipun kita berasa mulia. Tak? Kita berasa tak ada lah. Al-Islamu ya'lu. Kita orang Islam. Islam ni paling tinggi sekali. Wala yu'la alaih. Tidak ada pun lebih tinggi daripada menara Islam. Tapi orang tulis kita tak pakai. Bila kita buat kira dengan dia mau paling. Misalnya. Dah sejauh mana mulianya? Jadi kemuliaan Islam tu artinya kemuliaan yang dipandang oleh umum lah. Islam tu artinya kesejahteraan. Jadi kalau orang tu faham benda tu molek, tak ada siapa tidak mulia. Cuma begini je lah dia berkatanya. Kerana kita lah silap. Islam tu memang tinggi. Orang Islam tak tinggi. Dia merubah begitu. Dia tak tinggi. Kita tu pasal apa? Pasal kita tidak ikut Quran. Jalan. Ataupun kita beriman Quran saja. Kita semua orang lain tolak belakang. Boleh jadi begitu juga. Bagaimana Allah akan memberi hidayah kepada satu kaum yang ikhlas sesudah mereka beriman. Dan sesudah mereka itu menyaksikan bahawa Nabi SAW itu membawa pengajaran yang benar. Dan telah datang kepada mereka kenyataan yang jelas. Dengan sebab itu Allah tidak memberi hidayah kepada mereka dan kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim ni kaum yang ta'assub ataupun yang punya semangat feudal. Itu Tuhan tidak beri hidayah. Dan firman-Nya lagi di dalam surah An-Nisa. Rasa cukup dah bakal dia. Cukup dulu. Persaudaraan Islam lagi ni. Jadi apa yang kita baca pada minggu lepas, persaudaraan Islam itu mengikut apa yang dituju oleh kehendak Qurannya ialah supaya dapat dikumpul dan dihimpunkan ke semua ahli-ahli millah di dalam satu badan yang tertentu. Mengikut lunas-lunas pengajaran kitab ilahi yang diturun kepada anbiya masing-masing. Jadi mana-mana orang yang mengikut pengajaran kitab anbiya semua sekali itu, orang itu bolehlah diterima menjadi ahli di dalam ukhuwah Islamiah. Jadi dari apa yang telah kita dengar dalam huraian minggu lalu, maknanya jelaslah bahawasanya perbezaan yang kita dapati di antara persaudaraan Islam yang diciptakan oleh orang kebelakangan ini dengan kehendak Quran dan yang ditunjuk oleh Nabi SAW itu amat berbeza sekali. Jadi kita semua sebagai orang yang menjunjung Quran itu dikehendaki mengikuti apa yang ditaja oleh Quran itulah. Dan juga dalam masalah beriman kepada Rasul itu, kita pastilah beriman kepada semua Rasul. Lazim daripada beriman kepada semua Rasul itu, kita beriman juga kepada semua kitab-kitab yang diwahyu kepada Rasul. Jadi akibat kerana kita tidak beriman kepada semua kitab-kitab itu, menjadi kita pecah ataupun tak dapat bersatu dalam hidup. Sedangkan matlamat manusianya nak satu. Walau kita kata kita tak sip pun kita nak. Contohlah kita kata, bila mari semangat meluak-luak perkauman je. Mungkin satu kaum pulau satu kaum lain. Jadi pulau memulau tu timbul. Tapi dengan secara senyap-senyap tidak sedar. Kita nak dia.
satu perkara yang kita tidak nak, tapi 1000 perkara lagi perkara yang kita nak. Contohnya, cerita-cerita lama tak ada ingat juga. Cerita-cerita orang pada masa peringkat dulu. Bila berlaku cetusan perkauman di antara orang Cina, Bintang Tiga, dengan orang Melayu. Kedai kopi Cina mati. Semetar. Tapi tak berapa hari, subuh semula naik. Tak ada apa-apa. Jadi kerana dia dalam masyarakat Melayu tu mana-mana tak boleh nak asing. Jadi ketika hari nak marah berdoa tu, kerana perkauman tu lah maknanya. Kita sanggup pulau dia. Tapi bila satu hari pula, banyak benda kita nak dia. Itu kita buat contohnya. Misalnya. Jadi itulah sehingga hari ni pun maknanya, begitulah keadaan yang berlakunya. Jadi kerana apa tu? Pucuknya asal daripada tidak iktiraf kepada pengajaran dia dan anbiya dia. Sedangkan orang tu ada Nabi juga. Ada pengajaran kitab supaya kita juga. Sehingga lagi tidak selengkap yang apa dalam Quran. Itu memang bukan dia saja, banyak lagi. Cuma yang betul-betul lengkapnya Quran. Lepas pada tu kan Taurat sama Injil. Yang dekat. Kalau disebut kitab Pak tu lah. Lepas pada tu kan boleh kata banyak tidak lengkap lah. Jadi bila lah dapat mencari satu titik pertemuan dan persepahaman, dapat hidup sama, jadi masing-masing dapatlah menanamkan semangat kasih sayang dan juga cinta, mencintai di antara satu dengan lain. Barulah dapat hidup dengan harmoni. Tapi memanglah manusia ni bahasa dia ada. Tabiat dia suka berpecah. Sebab Tuhan pada sebut. Itu satu di antara hikmat tadbir Tuhan juga. Jadi yang timbul perpecahan tu kadang-kadangnya kerana kezaliman. Tidak adil berlaku dalam masyarakat. Sebab tu Tuhan sebut wala yazaluna mukhtalifina. Manusia di mana-mana saja dia duduk sentiasa berterikah sama. Jadi ikhtilah situ dia panggil ikhtilah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Sentiasa manusia tu hidup bertelingkah, berkhilaf semua. Kecuali ada illa man rahima rabbuka. Orang yang mendapat rahmat daripada Tuhan, orang itu tidak khilaf. Orang yang mengenal. Orang yang mengenalkan hakikat kemanusiaan yang satu tu. Orang tu tidak timbul khilaf bagi dia. Walidzalika khalaqahum. Kerana itulah Tuhan jadikan manusia tu dengan keadaan ikhtilaf gitu tu. Dia panggil tanazu' lil baqa' tu. Artinya pertelingkahan yang berlaku kerana untuk mengekalkan kebaikan yang ada pada manusia. Bila orang ni buat zalim, orang ni bela. Bila orang ni tidak melakukan adil, orang ni tolong. Tolong apa ni, bela. Jadi timbullah. Bila bela tu artinya ada pertelagahan tu. Timbul perkhilafan. Jadi dari segi hikmat tadbir Tuhannya, khilaf yang berlaku tu pun ada baiknya. Tapi jangan kita tengok semata-mata khilaf tu. Kita tengok pokok pangkal. Itu dia. Jadi hak tu dari segi hikmat tadbir Tuhan tu. Perkhilafan. Jadi kalau sekiranya tidak ada mugabalah tu, langsung manusia mungkin tidak akan hidup dengan baiklah. Dah kemari puak-puak
punya buat kaca ni tak, kalau siapa tolong pun bela. Jadi, habislah. Sebab itulah makna-mana, di mana-mana sekalipun, dalam sesebuah kerajaan, nak juga kepada parti pembangkang. Nak. Tak payah lagi dah. Jadi, kalaulah kita merintah, makna tak ada parti pembangkang. Jadi, berlaku. Jadi, berlaku tu, nak mesyuarat berasa tidak sedap. Jadi tak ada arti buat arti mesyuarat. Jadi bila ada pembangkang tu artinya pemikiran dia tu mari tu. Kalau dia tak berlagu dengan kita tu, dia mari. Hal tu banyak buah-buah molek. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136. Begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi beriman kepada Allah itu ittifaq. Semua orang ada iman dengan Allah. Serupa tu. Sebab manusia dengan Allah ni muka semula jadi. Jadi masalah rasul yang kedua tu, hak tu khilaf. Jadi ada setengah manusia tu beriman tidak kepada semua rasul. Beriman kepada satu rasul je ataupun dua rasul je ke. Jadi kehendak Quran tu dan kehendak pengajaran Allahnya supaya setiap orang tu pasti beriman kepada semua rasul. Dan juga ke semua kitab. Allazi anzala min qablu. Kitab mana? Hak suruh beriman itu. Kitab yang diturun oleh Allah sebelum Al-Quran. Suruh beriman kepada semua-semua rasul dan suruh beriman pula kepada kitab yang diturun sebelum daripada Quran turun tu. Taurat, Injil, Zabur, Bahagwat Gita, Gapok, semua sekali ni. Kitab ilahi. Cuma kadang-kadang orang kita ni terkeliru terhadap orang yang membawa kitab tu. Dia keliru, orang ni rasul ke tidak rasul? Jadi bila orang tu dalam peringkat hukamak misal, dia kata tak rasul. Sebab dia ni hukamak je, bukan rasul. Pasal dia tidak kenal hukamak tu dalam gulungan mana. Itu dia. Jadi kalau dia kenal makna geruk orang tu, dia tahulah rasul. Tapi dekat ni. Itu saja. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Dan sesiapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya ia telah sesat kepada jalan yang amat jauh. Itu kalau kufur semua. Kalau kufur tidak semua, kufur setengah. Jadi Allah kata, kalau sekiranya kita tu ikut setengah, kufur setengah, buruk juga padanya. Tuhan beri pandangan kepada kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu nak beriman setengah daripada kitab? Dan engkar setengah. Kupu setengah. Kupu-kupu saya engkar. Tapi bila kita sebut engkar, buat saya tidak sakit. Kita sebut kafir ke Allah. Bengek kepala buat. Mak telur je tu.
Ha. Lebih kurang nanti. Jadi Tuhan cuba tarik fikiran kita. Jadi akibat orang yang beriman setengah kita, kupu setengah, orang belah tunya, akibat Tuhan beri kepada dia, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Waktu hidup di dunia ni, orang yang sikap belah tu hina. Tak hina ke mana? Duduk tak boleh pakat. Duduk bercanggah semua, duduk balah semua, duduk cekang semua. Jadi orang kelih, tak ada derajat, tak ada derajah makna kita ni. Khizyun fil hayatid dunya. Sudahlah begitu dalam hidup dunia, kita sudah hina lah. Orang kelih hina dan kita sendiri pun tidak jadi orang mulia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Bila balik ke akhirat esok, nyesembah dia azab yang amat sangat. Pasal apa wallahu bighafilin amma ta'malu. Apa yang telah kamu tindak laku sewaktu hidup ni di sisi Tuhan tak lalah tu. Gambaran jahat di sini balik sana jahatlah. Dia hak sana tu terima hak sini. Bukan hak sana tu suku, hak sini suku tidak. Tidak. Tukar tepak je. Jadi hak sana tu makna lebih daripada hak sini lagi. Lebih kuat lagi. Dari ayat-ayat yang tersebut nyatalah bahawa dengan beriman kepada kesemua rasul-rasul sebagai utusan yang sama tujuannya dan sama dasar seruannya, dan juga dengan menyatukan semua ajaran-ajaran yang diturunkan dalam kitab-kitab itu, umat manusia yang berbagai bangsa dan berbagai akidah akan dapat melahirkan di dalam hati masing-masing semangat kebenaran yang sama. Dan terciptalah mahabbah, kasih sayang. Bila duduk atas lunah dan pengajaran itu, tentulah rasa kasih di antara satu bangsa dengan satu bangsa, satu ahli millah dengan ahli millah, dia marilah. Cuba kita banding gini, sudahlah. Kita orang Melayu, beragama Islam, hak biasa kita tahu ni, dengan dua orang India. Satu India ni Hindu, satu India Muslim. Bila bertembuk dua India belah tu hati kita cenderung ke mana? Tentu jawabnya cenderung kepada India Muslim. Pasal apa? Dia mari mahabbah, kasih tu. Jadi karang itu mana lebih hak tu lagi, sebab ada persamaan. Jadi hak ni kita berasa muka lain sungguh sakap. Tapi kitanya nak juga ke dia. Nak menego ke, nak berapa tak kira. Nak juga ke dia. Tapi tak sama banding hak ni. Padahal kalau kita tengok dari segi suku kaum tu serupa ya dia dua tu. Nyong tak satu dengan kita. Itu duduk. Kerana ada benda tu. Jadi samalah juga. Kalau kebenaran yang sama dalam pengajaran Allah tu, hak ada pada masing-masing tu, masing-masing dapat mengenal. Hak mung pun belah ni juga, hak aku pun belah ni juga, ada persamaan yang banyak kan. Oh, kalau gitu serupa. Ini serupa mengaku lebih kurang. Cuma tak serupa dari segi adat resan, tak serupa dari segi bahasa percakapan, tak serupa dari segi makan minum. Itu boleh betul ansur, tak ada apa-apa. Itu masalah peribadi tu. Jadi hak Quran nak pengajaran Allah naknya, ambil hak asas-asas tu sama. Dari sama itulah dapat tanam semangat mahabbah dan kasih sayang. Jadi terciptalah mahabbah dan ihsan di antara mereka-mereka yang akan mewujudkan perasaan tolong-menolong, bekerjasama dan bersemangat adil
sebagai cerah yang terutama sekali bagi pembentukan sesebuah masyarakat yang merdeka dan bahagia untuk umat manusia. Tindakan amalan yang lahir pada seseorang daripada kesan-kesan iman yang tersebut di atas, inilah membuktikan seseorang itu di dalam istilah Quran. Jadi kita nak kenal Muslim-Muslim hak dalam Quran tu, belah mana dan setara mana sifatnya, caranya yang ada pada diri seseorang itu. Tindakan amal yang lahir pada seseorang dari kesan iman yang tersebut di atas. Jadi amalan kita ni, hak kita buat ni, hasil daripada keyakinan dan iman kita hak dalam. Jadi bukanlah dia tu makna lahir dengan tidak ada dorongnya. Sebab kan innamal a'malu binniyat kan. Jadi dari keyakinan kita dan iman kita itulah lahirnya amal. Jadi amal yang dicetuh oleh semangat pengajaran Allah hak sama tu. Kita kasih kerana ni kerana ada persamaan kita dari segi pengajaran hak sama hak fitrah tu. Melahirkan suatu amalan yang menggambarkan kehendak fitrah tu lah. Kita dengan dia tu. Jadi tidaklah kata manis di mulut saja, tidaklah. Dan kira bercara. Yang tidak marilah berasa, kita dengan dia ni lepas, kita sapu lah. Tak timbul lah balas tu. Jadi kalau kita timbul hari ni tu, molek-molek ni takut pada undang-undang aja. Lepas pada undang-undang tu kita gamuk. Masa apa? Tak apa berlaku dia tu orang kapir. Kita duduk situ lah. Jadi bila kita duduk situ, dia pun duduk gitu juga kita. Pasal apa? Masing-masing tidak duduk di atas ruh yang dikehendaki oleh Allah. Arti kebenaran yang satu. Olahannya tak ada pengajaran Anbiya pun mengatakan tipu orang itu baik. Dia pun ngaji berarti juga, kita pun berarti juga. Tapi bila hari kita buat kira bercara dengan dia, kita boleh tipu dia. Dia kata dia boleh tipu kita. Tapi kalau balik tipu gitu, tak punya dia sama lah dengan kita. Kita tipu sekarang, dia 100 sekarang tipu kita. Bijak dia tak lawan dia. Jadi kalau senang segi mana pun, mana kita ni kalah. Kalah ni sebuah ngadamu. Jadi bila kita duduk di atas amal yang lahir daripada kesan iman yang tersebut, hak yang ada dalam semua pengajaran ilahi itu, hak mendatangkan semangat mahabbah dan ihsan tadi, hak itulah dipanggilkan Muslim dalam istilah Quran. Itu dia. Jadi Islam ini bukanlah suatu sifat yang boleh diwarisi oleh seseorang anak daripada bapanya. Bukanlah bila pok Islam kan, anak tu kat Islam lah. Bukan balas tu. Dia tidak seperti ikan ruang tu. Ikan ruang tu kalau dia beranak kat ikan ruang sama. Tidak begitu. Islam tidak jadi balas tu. Tetap tukar. Jadi Islam ni bukanlah benda yang boleh diwarisi daripada keturunan tadi. Tetapi dia boleh dilengkapi pada seseorang itu dengan kesempurnaan imannya mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itu saja. Jadi mana-mana orang yang dapat melekat diri dia dengan kehendak pengajaran Allah yang tercatat dalam Quran, hak junjung Quran. Hak tidak junjung Quran tu junjung kitab-kitab dia. Maka hak itulah Islam nama. Dengan sebab itu bangsa-bangsa Malaysia, dengan sebab itu bangsa Malaysia khasnya, umat-umat yang bergelar Muslim amnya, hendaklah mengenal hakikat Islam itu dari pengajaran Al-Quran. Mana kita nak letak pengertian dan juga pengenalan Quran itu, kita ambil ta'rif dan juga neraca Quran itu. Jangan kita ambil neraca lain. Kalau ambil neraca lain memberi pengertian maksud yang dikehendaki oleh Quran, maka tidak tepatlah. Tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Quran itu sendiri.
Jadi kita ambil Quran itu sendiri, buat neracanya. Kemudian cerminkanlah diri masing-masing. Adakah kita telah menjadi seorang Muslim ataupun belum? Dengan sebab tu artinya Quran itulah hak wajib kita kaji dan mengajinya. Sejauh mana kita dapat memahami Quran dan melengkapi diri kita dengan kehendak Quran itu. Baik itulah Muslimnya. Kalau kita seorang Muslim, mestilah kita mempunyai suatu jalan akidah dan falsafah hidup yang dibentangkan oleh Al-Quran. Dan gaya tindakan yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya dan khalifah-khalifah yang rasyidin pada zaman keemasan dahulu. Jadi itulah neraca amalan yang dikehendaki oleh Islamnya. Pertama sekali, falsafah Quran itu, falsafah hidup yang dibentangkan oleh Quran itu, itulah menjadi amalan hidup kita seharian. Kemudian kita nak amal kehendak falsafah Quran itu pula, kita bercontohlah kepada amalan Nabi SAW, sahabat, para tabi'in dan juga ulama-ulama yang muktabar yang terdiri di kalangan muhakkik dan mujtahidin. Orang itu semua guru kita yang menunjuk jalan pelaksanaan amal kehendak Quran itu. Sebab kita nak amal Quran ni, dia bila berlainan zaman dan berlainan keadaan, cara tu pun dia berubah. Dia berubah. Hak ni lah dia mau kata, agama ni lengkap selengkap-lengkapnya, tidak perlu dilengkapkan lagi. Agama tidak berubah, kita berubah. Dengan sebab tu, kita buatlah apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Tak perlu baki, tak perlu tinggal, tak perlu gapo dah dia kata. Sebab benda sudah sempurna berlaku. Jadi akibat timbulnya perkataan sebelah itu kerana dia tidak kenal kedudukan di antara syariat dengan din itu sendiri. Jadi gulung serupa aja. Bila sebut din, syariat pun beratulah juga. Walahanya dia ada perikat. Din itu perikat lebih umum. Meliputi syariat. Satu peringkat pelaksanaan din itu mengikut keadaan. Mengikut keadaan masa. Di bawah pada syariat itu pula dia panggil millah. Dia panggil manahij. Satu pelaksanaan din juga mengikut suku kaum. Satu juga. Kau kena nak beza tu lah. Jadi din tu hak bulat tu, hak fitrah tu, hak tu tak berubah. Daripada awal jadi manusia hingga sampai kiamat pun tu tak berubah. Syariat berubah. Kerana syariat berubah itulah Tuhan hantar Nabi lepas orang tak habis-habis tu. Kerana benda tu berubah lah. Ia berubah tu kerana apa? Kerana alam tu mesti hari-hari berubah. Tu dia. Keperluan zaman itu tidak serupa dulu dengan law. Dengan sebab tak serupa tu artinya banyak perubahan yang pasti dibuat persesuaian dengan kehendak din tu. Hal ni berubah lah. Jadi ada tempat berubah, ada tempat tak berubah. Nampak dah tu? Jadi kalau kita tidak kenal perikat berubah dengan tidak berubah ni, kita mati dengan ajaran agama atas rupa. Kita mati atas rupa lah. Kita nak kenal agama tu, kita ambil rupa aja. Sedangkan tujuan kita tidak tahu. Jadi orang boleh tipu kita dengan agama. Boleh tipu dengan agama. Jadi kalau kita kenal maksud dia, orang tak boleh tipu. Sebab rupa bukan menjadi ukuran. Maksud tu yang menjadi ukuran kita. Jadi rupa mari belah mana-mana pun kita kenal. Itu duduknya.
Umat-umat Islam pada zaman Nabi SAW dan khulafa'nya yang terpuji adalah umat-umat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya bercita-cita tinggi. Itu orang Muslim tu. Muslim di zaman Nabi, zaman Khulafa'ur Rasyidin, sifat orang tu semuanya, nombor satu sekali, orang tu mempunyai cita-cita tinggi. Cita tinggi lah mana? Cita tinggi nak menyebarkan Islam itu ke seluruh dunia. Tidak kata Islam itu untuk anak beranak dia ada. Dan cita-cita tu wujud di kalangan Quraisy sebelum daripada lahir Nabi SAW lagi. Dia berpecah dah dalam masyarakat Arab tu. Setengahnya kekal dengan milah Ibrahim. Yang bercita-cita nak meluahkan pengajaran Ibrahim itu ke seluruh dunia. Tu sebab tu Quraisy. Mana kalau sebab lagi pula, hidup cita-citanya kalau boleh bersambung dengan puak-puak, apa orang panggil? Parsi. Ada sport lagi pula, kalau boleh duduk bawah sayap, Rom. Dua kerajaan besar pada zaman itu. Jadi ada 3 puak waktu itu di tanah Arab Quraisy sebelum pada Nabi lahir. Ada setengah tu cenderung mirip kepada Rom. Ada setengah mirip kepada Kisra. Ada setengah tu tetap di atas pendirian Nabi Allah Ibrahim untuk nenek dia dulu. Jadi dengan kebangkitan Nabi SAW, hasrat gulungan hak yang ketiga, hak tetap diri atas hati sendiri tu, dapatlah bekerjasama dengan Nabi, mengembangkan milah Ibrahim tu dengan seluas-luasnya. Dan berjaya. Jadi kat dua tak ada habis. Itu cita-cita tinggi dia. Bukan kata cita tinggi tu nak jadi raja kau, nak jadi orang kaya. Bukan malah tu. Hasrat pengajaran insaniah tu. Yang keduanya berperasaan mulia. Bersifat sabar dan cemburu kepada hukuk-hukuk kemanusiaan. Jaga sangat tu. Hak bagi insaniah tu. Itu sifat dia. Dan kewatanan. Cinta kepada keadilan. Tercelup dengan sifat ihsan kepada sekalian makhluk Allah. Itu ada pada dia belaka tu. Jadi ini satu perkara juga ni. Kalau kita tengok, sifat satu di antara sifat kasih sayang kepada makhluk Allah ni, di kalangan orang kita ni agak ada kurang sikit. Kurang sikit. Berbanding dengan orang lain. Amba tidak biasa juga saya mendengar cerita. Dia kata orang-orang Hindu, hak mengaji tu lah. Kerana semangat yang diajari oleh pengajaran Allah yang ada dalam kitab dia tu, supaya kasih kepada semua makhluk Allah. Kalau dia buat makan je, dia tak makan ke mulut dia lagi, dia wui ke melatan-melatan dulu. Setidak-tidak pun dia jamu semut dulu. Baru dia makan. Nak sempurnakan kehendak kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Tengok. Jauh dengan kita. Kita orang setengah ni, bila lah masuk makannya tu, anak tak nak makan sekali. Kita makan sudah-sudah dulu, baru panggil anak makan. Ada lah tu. Jangan aku kata-kata menatan. Ada. Itu dia makna sifat kasih. Jadi semangat ni ada pada orang lain. Kalau kita kata misal lah orang Eropah sekarang lah, bahasa-bahasa hak tamadun dah. Orang ni sangat mengamati segala benda-benda yang dijadikan oleh Allah. Pasal apa? Dia cinta pada benda tu.
Dengan kerana dia cinta pada benda itulah, dia akan berhasil macam-macam kebaikan daripada benda-benda tu yang berfaedah untuk dia. Dan untuk semua orang. Bukan untuk dia saja, untuk semua orang. Kenapa? Cinta pada benda tu. Sebab kita, kadang-kadang kita tu ada mari, tapi tidak kuat. Jadi sebenarnya, perasaan cinta dan kasih kepada benda-benda yang ada ni semula jadi bagi manusia. Lepas tu itipuk. Itipuk manusia, semua. Tinggal lagi bila keadaan berlain ni, mungkin seseorang tu ingkar benda tu. Misalnya kita kata orang Eropah, orang ahli saintis lah mengatakan, benda-benda yang Tuhan jadi dalam alam ni, ada kuasa tarikan. Injizat. Ada magnet. Jadi, mungkin setengah-setengah orang yang tidak sapa dalam pengenalan tu, ini bukan ilmu Islam. Pasal apa? Lahir daripada orang yang dianggap tidak Islam. Ilmu ni ilmu orang kafir. Jadi kalau kita nak terpercaya gatik pun, bukan dia. Lahir pada dia. Walhanya benda tu, para ulama sufi kita pun sudah iktiraf. Iktiraf. Sama saja. Cuma istilah lain. Dia itu istilah mengatakan semua makhluk ataupun kainat ni ada daya tarikan. Satu dengan satu. Orang sufi kata, semua benda yang Tuhan jadi ni ada hubbul jabaruti. Benda tu lah ya. Hubbul jabarut dia panggil. Hubbul jabarut tu arti kasih kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ke semua makhluk ni, tidak ada satu pun yang langgar perkataan Allah. Cuma biasa langgar manusia. Semua kejadian selain pada manusia tidak biasa langgar. Tak langgar. Tetapi kalau manusia duduk di atas landasan fitrah dia, dialah paling baik sekali. Yo, orang lain tu alat untuk dia ajar belaka. Cuma silap sikit je. Silap sikit jatuh selalu. Itu je. Sebab Tuhan sebut kan, segala pokok-pokok harta kayu sekalipun, batu sekalipun, orang tu tasbih kepada Allah. Dan patuh kepada Allah. Bergolek daripada atas turun ke bawah tu. Bukan dia nak bergolek tu. Kerana Allah suruh dia bergolek. Dia jatuh pergi. Dia tak langgar. Sama juga benda kita lepas ke atas, dia turun ke bawah, dia tak naik ke atas. Semua jadi. Tarikan. Hubbul jabarut. Tuhan buat dia begitu. Jadi kita nak kenal makna benda-benda seumpama tu lah istilah-istilah diguna tu. Barulah kita dapat kebaikan daripada benda tu. Sebab kita tengok orang-orang yang telah cana pada benda-benda beratu lah dapat buat baksio. Sehingga kita sendiri pun boleh tupai ambil faedah daripada dia. Tengok kita keset berjujur ni semua. Dia memang tu je buat belakang. Pasal apa? Dia cinta kepada benda tu. Kaji, pisah, selidik. Kalau dia tu benci benda tu, dia tak berlali. Sebab kita lah, kita tak berlali ke dia. Tapi kita tidak benci juga. Tapi tak berlali ya kita. Tak ada satu kita kan. Kan? Dia sebagai alat oleh anda. Karena kita kata soal hati nasihat alat koneksi. Dia nak alih bawa esok waktu alat. Kita itu kan. Pasal dia buat dia seorang jadi Islam tu. Dia kata begitu mungkinlah kalau buat dia seorang jadi Islam. Yang lain tu. Kalau kita berasa orang yang mengikut ambiak semua Islam juga, tak boleh kata lah begitu.
Hormat menghormati kepada keistimewaan orang lain di dalam menggambarkan akidah dan kebudayaan. Berkorban dengan jiwa raga dan harta benda untuk menegakkan hak-hak dan kebahagiaan hidup bagi kesemua umat manusia di bawah asas-asas kebenaran yang diajar oleh Al-Quran dan mengikut disiplin yang dilatih oleh Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat semua itulah pesing dia punya perangai dia lagu itulah. Jadi dia sanggup menghormati keistimewaan orang lain. Jadi kalau kita tengok sakanlah beza kita ni. Kita bukan tidak tahu keistimewaan yang ada pada orang, tapi kita belaka. Paling pun dia kita kutip. Kita kutip ambil pula. Tu tak lari dah tu. Barang terang tu. Kita marah tu hanya kira lah, tapi paling silap masa tu pun kita ambil. Itu tabiat tidak baik. Apa yang benar kita fikir benar-benar lah benda tu. Kita akui lah walau depan dia pun. Kalau kita yakin tidak benar tu, tidaklah. Sebab benar tu satu je. Cuma dalam menggambar kebenaran tu, memanglah. Mungkin tidak sama. Nak menggambar. Kalau kita buat misal lah, kita kata, makan tu tentulah semua orang iktiraf. Benda tu mendatangkan muka molek bagi tubuh kita. Jadi rupa cara makan. Janganlah nak dia mau makan mengepik, kita pun keji selalu dia. Tak? Makan mengepik. Kita buat ejek-ejek. Ejek-ejek apa? Moga tu moga hak kebudayaan dia yang makan beratu. Mungkin ada suatu rahsia dia buat beratu asalnya. Jadi kalau kita buat makan beratu, kita ejek ke dia. Mungkin kita makan cikgu dengan tangan dia ejek juga. Oh, kira dia kata makan dengan tangan kita. Mungkin juga. Jadi kita yang cari benda kecil, orang tak ada pasal tu lah duduk bala kita. Walaupun sepatutnya kalau kita nak sesuai kita dengan dia, bila kita masuk majlis dia, belajarlah makan speak tu getek. Biar ada persamaan kita dengan dia. Tunjuklah rasa kasih kita untuk dia getek. Apa salahnya? Lepas saya dengan putih makan dengan gerpu. Tu laki rupa lah. Kilih rupa lah tu. Ubah make up sikit tak kenal bini dulu. Jadi yo. Apa tu kenal ni lalu baru kenal tu. Jangan sampai begitu. Mana tidak layaklah bagi satu umat yang menjunjung pengajaran Allah tidak mengenal sesuatu benda yang baik. Tak layak. Apa terjadi nak jadi orang mukmin? Kau tidak layak lagi. Maka dari sifat-sifat yang tersebut inilah segala kehendak Allah Subhanahu wa taala nak mewarisi khilafah itu kepada anak cucu Nabi Allah Ismail telah sempurna dilaksanakan di dalam beberapa tahun saja. Nabi SAW telah dapat dilaksanakan di dalam beberapa tahun saja selepas Nabi SAW wafat. Di dalam beberapa tahun saja Nabi SAW wafat setelah sempurna menzahirkan kebenaran Islam di dalam agama-agama pada keseluruhannya. Jadi atas sifat-sifat yang ada pada sahabat-sahabat Nabi dan juga itu Rasulullah dapat menyempurnakan tugas bi'sah dia tu dengan masa yang singkat saja. Kerana ada sifat-sifat ni lah. Sifat yang disebut atas hadis. Sifat bercita tinggi, perasaan mulia,
sabar, cemburu kepada hak-hak kemanusiaan. Dan sanggup menghormati keistimewaan orang lain. Jadi dari sifat-sifat tu semualah khilafah ataupun kuasa pentadbiran negara tu dapat dimiliki oleh anak cucu Nabi Bani Ismail, iaitu Nabi SAW lah. Bukanlah setakat milik tu boleh milik saja, bahkan milik dengan sempurnanya, dengan pelaksanaan mengikut ajaran Allah tu. Dan juga dapat melahirkan kebenaran Islam tu dalam semua agama. Maksud semua agama tu bukan agama banyak tu. Agama dari segi istilah orang ramai panggil kerana anut yang berlain ni tu je. Dari segi syariat tu. Agama dalam peringkat syariat. Bukan agama dalam peringkat din, bukan. Sebab rupa pelaksanaan tidak serupa dah. Tapi maksud dia sama. Jadi kebenaran yang ada di dalam tiap-tiap syariat tu dapat dicongkir balik, tunjuk persamaan yang ada. Nabi dapat melaksanakan mukabalah tu. Sebagaimana Tuhan sebut dalam ayat hak pertama dulu kita sebut kan. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Jadi dapat Nabi congkir semula kemuka pada semua ini. Hak sama di antara kita dengan dia. Melahirkan kebenaran itu. Bukanlah sebagaimana pendapat kaum Syiah dan setengah-setengah kaum yang berpahaman serupa dengan mereka bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala nak menzahirkan kebenaran itu masih belum selesai. Kalau Tuhan nak lahir kebenaran itu di atas semua agama tu belum lagi. Arti Nabi tak ada nak buat. Ada setengah orang ni faham gitu. Jadi akibat daripada pahaman balas itulah. Dengan sebab itu, untuk menyempurnakan janji-janji itu, Allah akan utuskan seorang daripada anak cucu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang akan dibangkit pada akhir zaman kelak dengan nama Imam Mahdi. Itu punca timbul Imam Mahdinya. Kerana dia menganggap bahawasanya Nabi SAW belum sempurnakan tugas bi'sah dia tu sebagai seorang Nabi. Jadi ada lagi orang yang nak tolong sempurna, iaitu anak cucu dia lah, nama Mahdi. Pendapat ini pada sisi ulama muhakkikin ahli sunnah wal jamaah adalah mengelirukan. Ini suatu pendapat yang mengelirukan pandangan orang ramai lah. Pasal apa? Kerana dengan adanya seseorang yang akan menyempurnakan kewajiban Nabi SAW itu, bermaknalah Nabi SAW telah cuai dengan tugasnya sebagai seorang Nabi yang teragung dan bertentangan dengan nah Al-Quran yang menyaksikan kesempurnaan tugas-tugas Nabi SAW sebelum daripada wafatnya lagi. Jadi kalau duduk situ berarti Nabi ni orang makna benar lah. Orang suruh dia tu tabligh sampai ke pengajaran Allah kepada semua umat. Jadi dia duduk main, tak tahu siapa. Jadi makna begitulah. Sebab kalau dia sekiranya dia kata nak ada orang lain lagi mari tolong menyempurnakan hak tak sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi bila kita tengok kepada satu tulisan dalam kitab Aqaid lah. Aqaid Jalaluddin Dawani. Jadi kitab Aqaid itu salah satu di antara kitab Aqaid yang terbesar lah dalam kitab-kitab Islam juga. Ditulis oleh Jalaluddin Dawani, disyarah oleh Muhammad Abduh. Jadi dalam tu di akhir kitab tu dia tulis wala nabiyya ba'dahu. Di akhir kitab. Nabi Muhammad tu khatamun nabiyyin. Nabi penyudah. Wala nabiyya ba'dahu kata dia. Selepas pada nabi itu tak ada lah. Nabi-nabi lain tak ada. Jadi dia kata apalah perlu pada nabi lagi? Sebab risalah dia sudah sempurna.
Dan dia bawa lah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tuhan telah beri ketegasan kepada Nabi SAW bahawasanya di masa Hajjatul Wada' tu Tuhan kata hari ni cukup sempurnalah tugasmu. Tugas agama sudah pun beres, tak ada apa-apa dah. Dan Tuhan pun redalah Islam itu sebagai agama dan anutan kamu. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya tak perlu dah orang lain untuk semakin menyempurna. Sudah sempurna, tak pasti. Tak berkandung. Cuma mujaddid itu memang perlu kata Nabi. Nabi kata, Inna Allah yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin mujaddidun yujaddidu dinahu li hadhil ummah. Tuhan akan bangkit tiap-tiap ratusan tahun. Arti masa lama, bila perlu, Tuhan bangkit satu orang mujaddid. Untuk mentajdid ke agama dia. Untuk membaharui semula pengajaran Allah tu. Hak tu juga. Saling pakai. Ibarat kalau kita kata saling pakai. Kalau hak pakai sedia tu, kalau tak boleh saling tahu buah baru pun, makna saling basuh. Cuci. Itu dia mujaddid. Supaya dapat terang semula tengok bunga dia, kala dia, gapo dia jelas. Jadi mujaddid itu pasti dilahir. Jadi mujaddid itu siapa orangnya? Orang pun masuk dalam grup mufaham. Senara anbiya, cuma dia tu gelaran anbiya tidak ada pada dia. Sebab apa ni? Derajah nubuah tu ditamak dengan kebangkitan Nabi. Kalau sekiranya Nabi itu tidak tamak lagi, dia memang Nabi juga. Sebab tu Nabi kata, anbiya ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulama di kalangan umat aku ni sama taraf dengan Nabi-Nabi Bani Israel dulu. Kalau sekiranya tidak ada, tidak tamak Nabi, orang kata Nabi lah. Nabi. Tapi gelaran Nabi tidak ada setelah Nabi SAW. Mujaddid ada. Ataupun mufaham. Apa ni? Mujaddid lah. Mujaddid ataupun muhakkik. Itu istilah dia lah. Mujtahid, muhakkik, mujaddid. Itulah lah. Orang tu memang ada. Kalau sekiranya tak ada orang tu, pengajaran Allah tu akan lenyap. Orang nak memaham tak boleh. Sebab orang nak faham pengajaran dia, pasti kena daripada orang ahli dia juga. Jadi kalau orang tidak ada istiqdat tu, memang tak boleh faham. Jadi pendapat ini pada sisi ulama muhakkikin ahli sunnah wal jamaah adalah mengelirukan. Kerana dengan adanya seorang yang akan menyempurnakan kewajipan Nabi SAW, bermaknalah Nabi SAW telah cuai dengan tugasnya sebagai seorang Nabi yang teragung. Dan bertentangan dengan nah Al-Quran sendiri. Kalau Tuhan sebut al-yawma akmaltu lakum tadi. Seperti demikian itu juga akidah yang mengatakan Nabi Allah Isa alaihi salam juga akan turun daripada langit apabila dunia hampir kiamat kelak. Sama yang dua tu. Sama yang dua tu. Jadi tujuannya bangkit Nabi Isa tu untuk mendirikan kerajaan Islam yang gagah perkasa. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam itu ialah untuk menyempurnakan janji-janji yang belum disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya bagaimana yang terkandung di dalam ayat yang tersebut dahulu. Iaitu hendak melahirkan kebenaran dan sekalian agama. Mereka berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini di antara hadis ni. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan wa yaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyata wa yafidul mala haqqun la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha. Itu hadis ada dalam Bukhari. Dia hadis ni banyak. Setengah-setengah ulama tu nak mengukuhkan akidah kedatangan Isa ni siapa zatu-zatu hadis kutip kupu dalam sebuah buku. Nak menyabitkan Isa ni ada sungguh. Jadi bila banyak hadis tu menandakan sungguh.
Itu neraca dia. Neraca dia. Bila banyak tu sungguh. Jadi di situlah bagi orang yang belajar sungguh hadis, jelas menunjukkan orang yang menyusun tu orang tak reti hadis. Dia sungguh ni pun sungguh. Kalau tak sungguh ni walau ratus ribu pun tidak. Itu duduknya. Jadi hadis berhubung dengan nuzul Isa ni, bila direnung, ditengok oleh orang-orang ahli hadis, tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah ni. Hak lain tu semua dia kerja bawah belakang nak banding dengan. Hak ni hak pakar sekali. Jadi hak pakar ni pun bagi ahli hadis. Tak ada balas mana lagi. Ni tempat duduknya. Jadi kebanyakan ulama nak tolak hadis. Takut dah. Sebab hadis diriwayat oleh Bukhari ni. Abu Hurairah pula. Dalam Bukhari tu kita hak sahih sekali. Memanglah kita tu sahih sekali. Berbanding dengan hak lain. Tapi kalau nak banding dengan Muwatta lebih sahih lagi. Sebab itulah Ibn Hajar dalam Syarah Fathul Bari itu dia ada sebut dalam muqaddimah dia itu ratus-ratus hadis lagi belum terjawab oleh pakar-pakar hadis. Belum terjawab. Sahih ke tidak? Nyak tak berani kata apa. Jadi golongan yang muhakkik dapat pastikan benda belah ni. Dapat pasti. Dan masalah ni mau cuba tulis mula sikit. Sebagai lanjutan lah daripada apa yang ada di sini ni. Untuk mentahkikkan benar-benar masalah nuzul Isa tu. Dan jalan penolakan hadis ni pun mau tulis situ. Ada. Jadi mungkin di antara saudara baru ni mungkin tidak ada lagi barangkali boleh jadi. Tapi insya-Allah minggu depan kalau ada mu, ambil bawa mari semula siapa-siapa nak. Cuba boleh ambil tengok. Dengan lanjut lebar situ mesti dia. Dua ada makalah situ. Satunya masalah Isa ni, yang kedua masalah Mahdi ada juga. Mahdi itu hak saudara kita Ustaz Luqman. Kita kemas sekali sebab masalah sama dua. Contohnya dalam bahasa Melayu, tulisan Melayu. Setengah orang tu tak apa nak kerana Melayu. Tak apa nak boleh baca Jawi tu. Bahasa Jamin dulu. Masa ini tu orang tak kaya ke Isa turun dengan hati kaki. Kapi. Jadi engkau hadis tu kapi tu. Sebab hadis tu saya. Sebenarnya masalah hadis saya mungkin sebut sikit. Sebagai pengenalan lebih kurang. Dia dalam keadaan hadis. Kalau kita engkau hadis ni mutawatir, itu kumpul lah. Supaya engkau Quran lah. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni belah mana? Hadis yang diriwayat oleh sekurang-kurangnya 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni riwayat daripada Nabi SAW. Serupa belakang 3 ni. Dari 3 ni pula 3 dan lebih lagi. Dia pecah. Dari satu orang ni 3 sekurang-kurang ataupun lebih. Dari hal ni pun serupa juga, dari hal ni pun serupa juga. Kalau 3 kali 3 9 orang berarti. Sekurang-kurangnya 9 orang ni melebar royak sama dengan hak pertama tadi. Satu. Pas daripada hak 9 tu pula 3 pula ataupun 9 pula. Gitulah. Dengan siapa kata. Jadi hadis dari peringkat tu dia panggil mutawatir. Engkau betul. Sama dengan Quran. Selepas daripada mutawatir tu dipanggil mustafid. Hadis masyhur. Hadis tu ramai diriwayat oleh orang. Tetapi tidak siapa derajah mutawatir tadi. Tak siapa dah. Taklah. Artinya lahir daripada yang pertama daripada Nabi SAW tu 3 orang tidak. Mungkin lahir daripada 2 orang ataupun seorang. Jadi hadis nuzul Isa ni lahir daripada seorang.
Syafi'i seorang. Bila lahir daripada seorang, dia panggil hadis ahad. Sekalipun dia sebab sahih, duduk di jahat ahad. Ahad dalam bab akidah tertaluk mardu. Gak Nazul Isa ni dia menjadi akidah. Akidah ni tak jadi bersatu ni. Tertaluk akidah. Isi ahli sunnah wal jamaah. Itu duduk dalam bab kita nak pegang dengan hadis. Jadi kalau kita mengaji hadis, tengok mustalah hadis ada. Buka dalam mustalah tak ada lah kaedah dia nya. Maksud hadis begini. Ini termasuk dalam bahagian hadis-hadis yang tidak masyhur pada masa sebelum fitnah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi hadis nuzul Isa ni sebelum perbunuhan Sayyidina Uthman, hadis ni orang tak kenal. Tak timbul dah lagi. Ini satu di antara kaedah hadis. Mana-mana hadis yang diriwayat selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman, hadis itu kena taruh tepi dulu. Itu kaedah ulama hadis. Kalau hadis itu diriwayat sebelum daripada berlaku fitnah Sayyidina Uthman, waktu masuk senarai lah, tak apa. Boleh masuk senarai. Itu kaedah dia. Sebab waktu itu, bila berlaku kekacauan di kalangan orang Islam, sudah berpecah banyak. Masing-masing itu adalah saja membuat-buat benda atas maksud masing-masing. Ada suruh mari ucap lah. Bahasa dia dah tu. Tu duduknya. Jadi hadis ni lahir dia lepas daripada berlaku perbunuhan Sayyidina Uthman. Dengan sebab itu, hadis ini ditolak oleh imam-imam dan pakar-pakar hadis yang masyhur. Seperti Imam Ad-Darqutni. Hadis ini juga tidak diriwayat oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta'. Jadi sepatutnya Imam Malik bin ambil. Kalau kira hadis ni hadis sahih. Imam Malik tak masuk dalam Muwatta' dia. Walhal Imam Malik ni tak ada orang lah. Orang yang paling warak dan imam fi sunnati. Imam dia dalam bab sunnatul Nabi. Tak ada orang dah tokoh lebih daripada Imam Malik. Imam Bukhari, Imam Muslim, dia semua imam-imam hadis lain yang masyhur semua. Anak-anak dia belaka. Anak-anak dia. Kalau sekiranya tidak ada Muwatta', mungkinlah kita hadis lain taklah taruh ada tu. Semua tu anak dia belaka. Jadi dalam Muwatta' Malik pun tidak ada. Muwatta' ni ialah sebuah kitab hadis yang diijma' oleh ulama Islam seluruhnya. Istimewa pula Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah mensifatkan bahawa kitab Muwatta' itu sebuah kitab yang terlebih sahih sekali kemudian daripada Quran. Imam Syafi'i memberi pengakuan ketinggian Muwatta' ni. Nabi Imam Syafi'i kata asahul kutub ba'da kitabillah ta'ala Muwatta' Malik. Kitab yang paling sahih daripada Quran tak ada Muwatta'. Cuma ulama kedian mari kata qabla wujudil Bukhari. Sebelum Bukhari ada betul lah Muwatta'. Dan Bukhari ada, Muwatta' tak ada dah. Bukhari hadisnya. Jadi tidak sedar maknanya kelahiran Bukhari itu daripada Muwatta'. Terbinanya mazhab Syafi'i atas Muwatta'. Sebab Syafi'i nak murid Imam Malik. Maka sejauh mana ke hadis itu sahih dijadikan hujah walaupun diriwayat oleh Imam Bukhari. Apakala Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya yang diakui sebagai asas bagi kelahiran Bukhari itu sendiri tidak meriwayatkannya. Jadi pokok tu tak ada, tiba-tiba lahir cabang. Mana menalu je. Menalu. Sejauh mana tak ada menalu. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajus Sunnatun Nabawiyah telah menerangkan bahawa akidah kedatangan Imam Mahdi berasal dari politik puak-puak Syiah yang hendak mengawal pengikut-pengikutnya supaya jangan terpengaruh dengan seruan puak-puak Bani Umayyah yang menentang politik mereka. Itu je pokok pakar asalnya. Masalah politik. Kita tahulah penyakit politik ni.
Jadi bab agama dengan politik dia selari. Jadi bila selari itu ada peluang nak bab misal. Tu. Ada lagi dia. Berasas daripada hadis Nabi SAW ataupun perkataan seorang sahabat yang terbilang untuk dijadikan hujah. Dan akidah kedatangan Nabi Allah Isa AS itu, kata beliau, ialah timbul daripada pahaman kaum Nasrani yang sememangnya telah ada di kalangan mereka yang bertujuan hendak mengawal orang-orang beragama Nasrani supaya jangan mempercayai kepada nubuah Nabi SAW. Kerana Nabi kita Isa AS akan datang kembali ke bumi ini nanti. Itu pula. Dia Nabi Isa. Sebab ada dalam kitab Injil tu perkataan-perkataan yang menggambarkan bahawasanya Nabi Isa berjanji dia akan mari pula. Inni ati ilaikum, misalnya ada dia sebut. Sesungguhnya aku akan datang kepada kamu. Jadi maksud tu dia kata Nabi Isa mari pula lah. Walhanya hak jadi maksud situ tu bukan Nabi Isa. Artinya menyambung pengajaran dia tu. Nabi SAW di belakang akan mari pula. Dia kata-kata ibarat banyak dia guna. Jadi banyak dalam pengajaran Allah ni benda-benda yang tidak begitu jelas sangat. Benda yang memberi arti umum. Jadi bila silap faham sekejap, usah selalulah. Itu Tuhan sebut dalam Quran kan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang yang hati tidak jujur, dia cari saja ayat-ayat yang berlain-lain ni. Dia artikan ayat tu mengikut kehendak dia. Wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi. Jadi dia takwil dan dia mentafsirkan ayat tu mengikut selera dia lah. Sebab ayat tu memberi arti agak lebih umum. Sedangkan memberi pengertian ayat yang lebih umum berlaku tu, orang yang rasikhuna fil ilmi memang lebih mengetahui. Allah dan rasikhuna fil ilmi. Jadi apabila timbul pertentangan politik di antara puak Bani Hashim dengan Bani Umayyah selepas wafat Hazrat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan wafat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mereka telah mendapat peluang yang baik dari kucak-kacir yang berlaku di kalangan umat Islam di masa itu. Mereka telah bekerjasama dengan puak-puak Syiah menghamburkan di ayah yang karut itu dengan tujuan nak menghancurkan politik pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dan pendirian Ahlussunnah wal Jamaah sekalian. Jadi apakahlah puak-puak kaum Nasrani itu dengan puak-puak Syiah? Orang kucar dua tu nak perutuh puak-puak Muawiyah ni. Sebab tu takut ke dia ni. Jadi pemikiran dari politik kaum bid'ah dan ilhad itulah sekarang kita dapati telah menjadi masalah akidah yang ditanam ke dalam jiwa umat Islam dari satu keturunan kepada satu keturunan hinggalah ke hari ini, supaya mempercayai bahawa Imam Mahdi akan datang pada akhir dunia kelak. Demikian itu juga Nabi Allah Isa AS pada masa itulah agama Islam akan berkembang dengan pesatnya sehingga tidak akan tinggal seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Begitu. Bukankah akidah yang seumpama ini berlawanan dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kalaulah benar pendapat yang sedemikian, maka Nabi Muhammad SAW seorang saja yang dapat berbuat demikian. Kerana Nabi Allah Isa AS telah pun diutus ke dunia beberapa lama. Tetapi sejauh manakah Isa dapat menjayakan kerja-kerjanya dalam menghamburkan agama Nasara di kalangan umat Yahudi? Bukan sebentar Nabi Isa hidup juga. Tapi sejauh mana dia boleh buat? Pasal apa mari tinggal Nabi Muhammad tak sempurna pula, mari dia pula. Jadi tugas harus dia mula tak sesadah. Dia. Jadi sepatutnya tak layak dah lah.
Bandingkanlah kelebihan Nabi Allah Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sangat jauh perbezaannya? Kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang terakhir dan teragung tidak dapat mempertahankan dan menyempurnakan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha melahirkan kebenaran yang dikehendaki di dalam ayat tersebut, maka siapa lagi yang dapat menandingi beliau? Kalau Nabi tak boleh nak buat, maka siapa lagi boleh? Sedangkan dia tu Nabi akhir dah. Nabi Isa dulu pun tak boleh buat apa satu juga. Tetapi walau macam mana pun, berjaya setakat yang dia boleh buat tu. Semua anbiya tu berjaya setakat hak dia boleh buat lah. Tapi kejayaan yang tulisnya sempurna lengkap hanya Nabi SAW saja. Sebenarnya dalam pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan seluruh ulama-ulama Islam yang terbilang mengatakan bahawa janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW itu bagaimana tersebut dalam ayat Quran telah pun sempurna pada masa hayatnya lagi. Dan disambung oleh sahabat-sahabatnya iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian daripada beliau pula Hadrat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab dan juga ulama-ulama lain telah menerangkan masalah ini dan mengatakan bahawa janji Allah Subhanahu wa taala bagaimana terkandung dalam ayat itu telah dilahirkan pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Itu sadah artinya. Maka wajiblah di atas tiap-tiap seorang yang muslim mengembangkan semula ruh hidayah Quran dan menegakkan dinul haq. Itu dengan mentauladani amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang telah berjaya pada masa dahulu. Inilah suatu kewajipan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas tiap-tiap orang yang muslim yang penuh beriman kepadanya dan beriman kepada malaikatnya dan beriman kepada kitabnya dan juga beriman kepada rasul-rasulnya dan juga beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada baik dan qada jahat supaya mereka berjihad sebagaimana orang-orang dulu juga telah berbuat demikian. Jadi berartinya kesimpulannya kita pastilah mendalami, memahami pengajaran Quran itu untuk melengkapi diri kita dengan pengajaran itu. Barulah dapat kita melaksanakan kehendak semula jadi manusia itu. Dan layak menjadi seorang muslim yang dikehendaki. Itulah dalam bab tu habislah. Kita akan masuk bab lain pula. Wallahu a'lam.